Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, bertemu kembali kita dalam PDPR PSB tahun 5. Okey, kali ini cikgu nak ajar tentang unit 10 iaitu bunga kemboja emas. Okey, macam biasa unit 10 ni apa? Aktivitinya seni tekad. Jadi seni tekad, bila sebut tekad je mesti dalam bidang mengenal craft tradisional. Okey, macam biasa saya Cikgu Mish dari Melaka. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan dalam video ini bermanfaat. Okey, jom kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, sebelum tu kita tengok buku teks PSB tahun 5, muka surat 82 hingga 89. Okey, sambil-sambil buka belik buku teks tu, tengok slide yang cikgu nak tunjukkan ke awak ni. Ni senang sikit sebab cikgu bacakan untuk awak kan. Kalau awak tak buku tu awak kena baca. Yang ni awak kena dengar. Pasang telinga, pasang mata awak. Buka mata besar-besar. Okey? Ni cikgu nak cakap ni. Nanti kan tak faham. Okey? Okey, sebelum kita nak mulalah seni tekad ni, saya nak tanya awak pernah tengok tak semua ni? Ni adalah antara contoh warisan seni tekad yang masih kekal dan telah dikomersialkan. Kalau awak tengok yang sebelah kiri sekali tu merupakan bantal. Okey, yang bawah tu tepak sirih. Ni kat sini ni nampak tak ni? Yang cikgu tunjuk. Ni tepak sirih ni. Okey. Ni tepak sirih. Okey. Kemudian yang ni box, jewellery box. Kemudian yang ni bukan gitar yang ni bukan gitar ni. Ni ialah kipas pengantin. Kipas pengantin zaman dulu. Cantik je kan rupa dia. Ada juga yang bentuk macam kerang tu, yang segitiga tu. Okey, yang ni bentuk macam gitar. Kemudian yang sebelah kanan tu, tu memang favourite cikgu ni. Ni ialah bantal. Bantal yang ada corak bunga raya motif bunga raya menggunakan teknik tekad. Okey, cantik kan? Memang cantik sangat. Okey, ini yang telah dikomersialkan ni. Kalau sekarang pun even fashion designer pun gunakan seni tekad dekat dalam aksesoris pakaian mereka. Contohnya bag, kemudian ada juga sebagai sulaman pada baju-baju mereka. Okey, sebelum kita teruskan, cikgu nak awak rujuk buku teks muka surat 82 hingga 89. Okey, untuk pengenalannya, sebenarnya seni tekad ni merupakan satu warisan negara kita yang masih lagi kekal terpelihara. Seni tekad ni juga dikenali sebagai seni sulaman timbul atau suji timbul. Kalau awak nak tahu sejarahnya, seni tekad ni dia sebenarnya terkenal sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, masa tu abad ke-15. Dan masa tu seni tekad ni menjadi satu simbol kemewahan ataupun kebanggaan pada golongan bangsawan dan juga golongan keluarga diraja. Sebab mereka ada sulaman tekad dekat pakaian mereka. Okey. Tapi sekarang ni seni tekad masih lagi terpelihara dan sangat terkenal dekat Kuala Kangsar, Perak. Kalau kat Melaka ni kita boleh tengok dekat kaum Baba Melaka. Sebabnya descendant dia daripada Kesultanan Melayu Melaka tu. Cuma yang orang Melaka tak adalah lagi pakai pakaian ada sulaman tekad. Okey. Jadi sebagai untuk memelihara warisan kita ni, jadi negeri Perak menjadi satu negeri yang banyak mengusahakan seni tekad. Okey, seni tekad ni ada dua jenis. Yang perlu tahulah untuk yang darjah 5 ni, iaitu tekad gubah dan tekad timbul benang emas. Orang yang pandai tekad ni kita kenali sebagai tukang tekad. Okey, kalau awak nak tengok contoh-contoh tekad ni, awak boleh tengok kalau dulu dekat kipas pengantin. Okey, sekarang saya rasa tak ada kot. Tapi awak boleh tengoklah kalau dekat Museum Craft Tangan Malaysia ataupun Museum Craft lah dekat Jalan Konley tu banyak. Ataupun kalau rumah lama, dia memang ada
tepak sirih yang menggunakan motif tekad. Kemudian ada bantal. Kalau awak nak tahu beza dia ni, seni tekad ni boleh tengok dia timbul dan dia mesti emas. Kebanyakan guna benang emas. Perak ada juga tapi tak banyak lah. Selalunya memang terkenal dengan benang emas. Okey, tadi awak dah tahu kita ada dua jenis tekad gubah dan tekad timbul benang emas. Okey, apa beza dia? Beza dia kalau tekad gubah, awak tengok tadi dekat gambar pertama tadi kan. Tekad gubah ni dia tak perlu mempulur. Manakala kalau tekad timbul benang emas, dia mesti ada mempulur. Mempulur ni dia dihasilkan sebagai macam motif dia yang menggunakan kertas keras lah. Ya. Tapi kalau yang tekad gubah dia tak payah, dia terus je direct jahit sulam dekat situ je dekat kain. Okey. Kemudian tekad gubah ni dia gunakan benang warna-warni dan ada kalanya dihiasi manik. Tapi kalau tekad timbul benang emas, dah nama pun benang emas, dia wajiblah guna benang emas. Kalau tak ada benang emas, dia paling kurang pun benang perak. Okey, jadi dah tahu dah beza dia kan? Okey, mempulur tu ialah satu macam dipanggil apa corak dia lah, corak yang keras sikit lah. Dia tak adalah. Kalau awak tengok dekat muzium craft tangan tu, saya pernah rasa kan, mempulur tu dia macam menggunakan board yang lembut lah. Dia tak adalah keras sampai susah nak kepak tu kan. Dia jenis fleksibel jugalah. Okey. Kemudian dia akan letak dekat atas kain dan dia akan sulam benang emas di atasnya. Itulah dia mempulur tu guna dia supaya dia ada corak. Tapi kalau yang gubah tu dia ikut suka dia lah, dia nak ikut motif yang dia nak buat tu. Okey, siapakah tokoh ataupun adik guru tekad? Kalau awak nak tahu apa tu adik guru? Adik guru tu merupakan tokoh craft ataupun yang pakar sekali dekat dalam bidangnya. Okey, yang gambar ni merupakan Puan Haja Azizah binti Muhammad Yusof yang berasal dari Perak. Beliau merupakan tokoh craft negara tahun 2018, merupakan adik guru tekad. Okey, sekarang dia beliau berada di Kuala Kangsar, Perak dan masih mengusahakan seni tekad dan dia ada buka perusahaan seni tekad. Okey, dan masih lagi menerima tempahan daripada pihak istana dan tokoh kenamaan. Hebat kan Puan Haja Azizah ni? Dia antara adik guru yang masih lagi memelihara warisan negara kita. Awak sekarang ni pun masih tak ramai lagi yang menjadi pelapis dia. Anak-anak Puan Haja Azizah ni pun ada buat juga seni tekad ni. Kalau dekat Melaka, sebab saya asal Melaka, bukan asal saya mengajar di sini, anak murid Puan Haja Azizah ada mengusahakan seni tekad di Melaka. Okey, awak kena tahu ni. Nanti kalau ada soalan ke kuis saya nak tanya. Okey. Okey, tadi awak dah belajar tentang sejarah seni tekad, kemudian awak dah tahu contoh-contoh seni tekad yang berada dekat dalam warisan negara kita. Kemudian dah tahu beza dia kan. Kemudian dah tahu adik guru. Jadi sekarang kita kena tahu pula apa peralatan dalam seni tekad tradisional. Yang wajibnya pertama mesti ada kain baldu. Okey, yang warna biru tu dekat dalam gambar ni awak boleh tengok arrow-arrow ni. Kemudian mesti ada geligin ataupun ulih-ulih. Geligin ni dia ni seperti macam tempat dia nak lilitkan benang emas tu. Okey, lilit benang emas kemudian dia nak sulam dekat atas mempulur. Okey. Saya nak cakap susah sebab dia macam mana dia nak sulam dekat atas tu lah, dia guna geligin. Kemudian pisau. Pisau ni guna dia untuk potong lah, sama ada potong benang atau potong yang mempulur tu ke kan. Kemudian mesti ada benang emas. Benang emas ni bukan macam benang emas yang kita dekat sekolah tu yang kasar tu kan. Yang benang emas yang mereka guna ni merupakan benang emas yang halus dan licin. Dia tak kasar. Okay. Kemudian ada pemidang. Okay, pemidang dia besar.
Pemidang dia diperbuat daripada kayu yang dibuat sendirilah. Kemudian ada gunting, mempulur, benang. Benang ni benang hitam. Kalau boleh benang ni sama warna dengan kain baldu dia. Kemudian dia ada kain dasar. Okey. Ni semua ialah peralatan tekad tradisional. Okey. Kalau tak faham nanti boleh tanya cikgu Apa tu geligen ulin-ulin? Itulah dia. Inilah dia benda alah ni yang bentuk dia rupa macam huruf T ni. Okey, kemudian dia lilit benang emas. Okey. Alright, kita teruskan. Okey, untuk buat tekad ni kita kena tahu motif dia kita nak buat apa. Motif tu maksudnya corak lah. Corak apa kita nak buat. Okey, kalau dalam seni tekad ni ada 3 motif yang mereka boleh gunakan, iaitu motif flora ataupun motif tumbuh-tumbuhan, kemudian motif fauna ataupun motif haiwan. So, kita sebagai orang Islam kita tak digalakkanlah guna haiwan kan. Tapi kalau haiwan tu telah disimplifikan ataupun telah diabstrakkan, kita boleh guna. Kemudian ada motif geometri. Okey, kalau awak tengok kat sini, antara motif flora yang selalu digunakan atau motif tumbuhan ni, bunga padi, bunga pecah lima, bunga melur, bunga kekwa dan bunga cempaka. Ini antara yang selalu popular lah. Okey. Kalau zaman dulu dia guna sebab benda ni senang nak dia rujuk. Padi kan, bunga padi kan senang. Kalau zaman dulu orang duduk tepi sawah kan, dia tengok bunga melur banyak, kekwa. Macam sekarang kita melur kekwa cempaka pun tak kenal kan. Macam mana nak kenal nanti awak Google je. Okey. Cikgu nak cakap pun susah. Awak kena tanya Encik Google. Kemudian motif fauna ada rama-rama, ayam jantan dan burung. Okey, kalau boleh tengok yang sebelah kanan sekali atas tu, tu ialah motif rama-rama. Cantik kan? Okey. Kemudian motif geometri. Corak geometri ni contohnya macam corak banji, kisi-kisi, pucuk rebung, swastika. Yang ni awak boleh tengok. Yang ni jarang lah kalau kita nak tengok dekat corak-corak dekat dalam warisan negeri kita, kecuali pada craft ukiran banyak. Ataupun kalau awak tengok dekat Mr. Google pun banyak juga. Yang penting rajin. Cuma yang sekarang ni cikgu nak tumpukan pada motif flora. Okey, kita teruskan. Okey, tadi awak dah belajar tentang motif dalam corak tekad awak kan. Motif boleh buat motif flora, motif fauna dan motif geometri. Okey, kalau ikutkan boleh lagi kalau kita nak kembangkan motif tu. Motif yang kita modernkan. Tu nanti kita bincang kemudian Okey, kita akan start projek kita ni selama 2 minggu. 2 minggu tau, bukan sebulan. Okey, buat tekad ni. Okay, yang ni awak kena minta bantuan daripada ibu ataupun ayah awak. Okay, sebab kerja dia memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Awak kena buat craft tradisional ni. Okay, tajuk yang saya buat ni lah. Contoh ni lah tekad bunga kemboja emas yang bertemakan alam semula jadi. Dan aktivitinya ialah tekad timbul benang emas. Ni bukan tekad gubah. Sebab kalau tekad gubah saya gunakan benang yang warna-warni. Tapi yang ni saya gunakan benang emas. Jadi sekarang ni, jom kita start projek kita. Okey, untuk minggu pertama ni, kita mulakan dengan buat mempulur dulu. Mempulur tu apa? Corak dia lah sayang. Okey, apa dia? Bahan yang kena ada, alat bahan dia. Pensel, jarum, benang emas, benang. Benang tu tak kisahlah warna apa. Kalau nak ikut benang tu, kalau ikut kain baldu awak pun boleh. Kalau tak nak pun boleh. Yang cuma kalau awak tak guna ikut warna kain baldu awak, dia akan obvious lah, nampak kan? Dia punya benang tu timbul. Okay. Kemudian gunakan ram saiz yang kecil tu. Ataupun pemidang. Kemudian kad busa ataupun bahasa Inggerisnya saya selalu panggil Eva foam board. Okey, ataupun glitter board tu. Okey, kemudian ada kain baldu. Kain baldu tu tak usahlah beli sampai semeter. Kalau beli semeter tu boleh bahagikan banyak. Boleh dapat banyak. Setengah meter pun banyak juga tu. Boleh lebih kurang besar apa je. Potong kecil je. Asal muat untuk satu ram yang kecil tu ya. Kemudian
Gam kuat. Okey, gam kuat ni guna dia untuk gamkan mempulu awak. Okey, kalau ikutkan dia tak perlu gam. Kalau yang tradisionalnya, dia terus direct je letak dekat situ kemudian sulamkan dekat atas ni. Itu untuk orang pro lah. Macam awak yang baru nak belajar merangkak ni, buat tekad, kita kena gamkan lah supaya tak lari. Okey, kemudian bahan hiasan. Cubalah cari mana satu bahan hiasan dekat dalam gambar ni. Nampak tak? Yang tengah-tengah tu, butang. Okey, kalau buku teks tu saya gunakan manik kristal. Okey. Tu untuk buku teks lain. Yang ni untuk contoh ni saya gunakan butang yang fancy sikit lah. Okey. Kemudian gunting. Butang tu nanti kita gamkan kat tengah-tengah macam contoh yang tadi lah cikgu tunjuk gambar tu. Okey, faham tak? Benda ni mesti ada. Okey, contoh cikgu saya tak ada benang emas. Okey, boleh tak saya guna benang lain? Boleh, benang sulam sayang. Okey, jangan pula guna benang yang sama dengan benang biasa tu. Gunakan benang sulam. Jadi dia tak adalah nampak sangat tak adalah nampak sama kan. Jadi kenalah ada perbezaan dia benang biasa tu dengan benang emas. Awak boleh guna je benang sulam tu, saya tak ada masalah. Lepas tu kain cikgu galakkan guna kain baldu. Kalau tak ada, sekarang masa PKP ni kan payah nak cari kan kain baldu ni. Kedai kain tutup pula. Cikgu saya pakai kain biasa, boleh tak cikgu? Kain putih, mak saya jahit baju ke? Boleh, tak ada masalah. Asal pakai kain cotton kan. Yang penting kain lah. Okey. Dan warna biar warna yang gelap. Kalau guna warna putih, lepas tu kalau awak nak guna benang putih, kalau awak kata guna kain yang cerah warna dia ataupun putih, awak pastikan awak guna benang yang berwarna gelap. Tapi kalau macam cikgu, sebab cikgu guna warna purple, so benang emas lebih sesuai dan lebih naik. Lagipun cikgu memang buat tekad benang emas, tekad timbul benang emas kan. So cikgu akan gunakan benang emas lah. Benang sulam emas ni bukan macam benang emas yang buat tekad tu, tapi boleh lah. Okay. Jadi kalau macam cikgu saya tak ada ram, sebenarnya boleh buat je pakai pakai mounting board ataupun kotak yang keras tu. Awak lapis dua, buat macam window ataupun bingkai gambar. Lepas tu nanti awak clipkan dengan paper clip keliling dekat awak punya tengah kain baldu tu pun boleh juga. Okey, alternatif sendiri. Kalau tak ada, semua susah nak cari kan, awak boleh guna benda lain yang boleh digunakan sebagai ram, macam pemidang lah, macam bingkai gambar pun boleh. Yang jangan pula awak ambil bingkai gambar yang ada cermin tu, tak, dia punya bingkai dia tu. Okey, alright. Cikgu rasa tak ada masalah lagi kan? Tak ada masalah lah kot. Lagi satu jarum. Jarum tu bukan jarum yang halus tu ya sayang oi. Jarum yang besar, jarum sulam. Okey? Kalau pakai jarum yang halus tu payah lah. Sampai ke sudah tak siap awak punya tekad. Okey? Alright. Jom kita mulakan. Okey, lepas dah sediakan alat bahan, macam biasa kita kena ada idea nak buat motif apa. Okey, sebelum cikgu terlupa, contohlah tadi kan awak ada masalah tak ada kain. Cikgu kain semua tak ada. Okey, alternatif yang terakhir ataupun the last resort yang awak boleh guna ialah t-shirt lama. T-shirt lama yang tak pakai kan, awak boleh guna. Okey, bagi menggantikan kain. Okey, itu memang last resort lah. Kalau tak jumpa langsung kain, awak boleh gunakan t-shirt terpakai. Okey, awak potonglah ikut betul saiz ram tu. Okey, yang penting jangan jenis kain tu yang paling sesuai cotton. Okey, alright. Sekarang kita pilih idea kita nak buat motif apa. Macam cikgu refer pada bunga kemboja. Okey. Awak carilah dekat dalam Mr. Google tu. Kalau tak ada, awak tengok je keliling rumah awak. Kalau ada tanam pokok bunga tu kan, bunga kertas ke, nak buat bunga raya ke, nak buat bunga rose pun boleh. Okey, awak bila awak dah tengok
awak tenunglah bunga tu. Kalau kata cikgu saya tak nak buat bunga, saya nak buat kucing. Boleh, tak ada masalah. Kucing tu pun awak kena simplify kan lah. Terror kawan nak buat gambar kucing tu. Kalau boleh, bagus, cikgu cabar awak. Okay. Macam cikgu pilih konon-konon sweet lah. Cikgu ambil bunga kemboja. Bunga kemboja ni dia ada 5 kelopak. Okay, ni cikgu ambil daripada Mr. Google juga ni. Cikgu ambil gambar ni. Okay, kemudian kita transfer bunga tu. Kita simplifykan corak dia. Dah nampak tak cikgu lakar tu atas board. Okay, kita lukis ada 5 kelopak dekat atas Eva form board tu. Okay, bukan atas kertas lukisan tau. Kalau kertas lukisan ni nipis, dia mesti kertas yang tebal. Contoh kalau kata cikgu saya tak ada form board. Okay, awak nak guna apa? Awak boleh guna kad Manila. Kalau tak ada kad Manila, kad serial kotak Coco Crunch awak tu pun boleh, tak ada masalah. Yang penting dia jangan terlalu keras macam kotak pula. Kotak tu tebal sangat. Okay, dia keras macam form board ni, dia tebal tapi dia lembut. Okay, jadi boleh je. Kalau kata tadi cikgu lupa nak cakap, kalau tak ada Eva form boleh pakai apa. Boleh je guna benda lain, kad Manila ke, guna kotak serial ke, kotak macam pembungkusan yang tak terlalu tebal sangat tu. Bukan kotak tau, bukan kotak yang macam kad bergelugur tu ataupun kad corrugated card tu, bukan. Guna yang senang nak fleksi tu, yang senang di bengkok-bengkokkan lah. Okay, faham tak? Tak faham nanti DM lah cikgu. Okay. Okay, dah siap buat mempuluh tadi. Apa yang awak kena buat? Okay, awak mula-mula gunting corak tu. Gunting motif bunga kemboja awak tu. Susunlah cantik-cantik. Kemudian susun macam yang nombor 1 tu lah. Susun mempuluh awak tu. Nak buat macam mana gayanya kan. Kemudian gamkan dekat tengah kain baldu. Pastikan center. Kan kalau tak center, tiba-tiba sengit pula kan. Habislah pula dah terkeluar daripada ram. Payah nanti. Jadi awak kena betul-betul adjust dia. Okay. Kemudian pasangkan dekat ram. Pastikan ketat. Okay. Kalau longgar, alamatnya payahlah awak nanti nak sulam tu. Okay. Sekarang awak siapkan jarum dengan benang emas. Yang ni tak ada dalam gambar tu. Takkanlah tu pun cikgu nak tunjuk awak masukkan benang dekat dalam jarum kan. Takkanlah tu tak tahu kan. Okay. Tapi, contohnya kalau kata awak nak buat mempuluh, awak nak gam mempuluh tu, lepas awak letak kain baldu dekat atas ram pun boleh. Ni nanti baca contoh yang cikgu tunjuk dekat dalam video. Okay, awak tengok video lepas ni cara nak hasilkan tekad. Okay, alright, let's go. Okay, ni videonya. Video bagaimana kita nak hasilkan tekad bunga kemboja. Okay, awak tengok betul-betul macam mana nak buat sulaman tersebut. Okay, yang penting dah bersiap sedia dengan awak punya kain baldu dan ram. Siapa yang tak tahu macam nak pasang ram tu boleh tengok video ni. Ini cara nak pasang ram pada kain baldu. Okay, dia ada 2 kayu tu. Masukkan macam ni supaya dia ketat. Skrukan dia. Ini cara kedua yang cikgu cakap tadi. Mempuluh awak gam kemudian. Macam ni pun boleh. Okay, mempuluh yang awak dah buat tadi. Susun dekat atas kain baldu.
lah. Ini untuk buku teks. Cikgu buat untuk buku teks memanglah lain. Apalah awak ni. Okay. Dah settle, dah nampak kan macam mana nak buat. Okay, kita tengok. Lepas dah buat tekad ni, kita buat apa? Kita kena kemaskan. Okay, tadi video terakhir tadi cikgu dah tanggalkan RAM kan. Okay, sekarang tak apa. Cikgu tunjuk juga gambar yang dia masih lagi atas RAM. Okay, sebab apa cikgu nak tunjuk kat awak? RAM pun boleh dijadikan sebagai kemasan. Okay, kalau awak tengoklah dekat Lazada ke Shopee pun, dia jual hiasan dinding. Sulaman menggunakan bingkai dia RAM. Jadi kat sini pun alternatif dia, kalau RAM kat rumah awak tu banyak dan mak awak benarkan awak gunakan RAM yang awak guna sekarang ni untuk dijadikan sebagai bingkai, boleh gunakan. Tapi kalau tak ada, jangan pula lah awak pandai-pandai nak gunakan RAM mak awak sebagai bingkai tekad awak. Okay, awak guna je macam cikgu buat, guna board glitter untuk jadikan frame. Okay. Dan kalaulah awak buat ni menggunakan RAM sekolah, jangan pula awak bawa balik, buat reta pula kan. Janganlah, tu harta sekolah kan. Okay, kalau tak, beli sendiri. Beli sendiri dekat kedai, dalam RM10 tak salah cikgu. Okay, kalau cikgu lebih suka kalau guna RAM kayu. RAM plastik tu dia senang patah. Okay, dan senang longgar juga. Okay, nampak tak? Cikgu dah keluarkan daripada RAM, kemudian cikgu tampal dengan butang. Butang yang fancy tu kan. Cantik tak? Cantik tak? Cantik kan? Cuma yang kelakaunya, bila cikgu crop gambar bingkai tu, sengit. Tak apalah, yang penting awak faham lah. Lepas dah buat tekad, kena framekan biar cantik. Tak adalah nampak kesan-kesan yang awak pasang RAM dekat situ tadi. Dia boleh cover lah sikit. Tu gunanya hiasan tu. Okay? Alright, tu sahaja. Cikgu harap awak boleh buat tekad kita selama 2 minggu ni. Okay, minggu pertama awak asyikkan mempuluh, kemudian belajar macam mana nak sulam dia tu. Okay, kalau tak faham, tolong tanya cikgu. Okay, WhatsApp cikgu. Cikgu, macam mana cikgu, saya tak faham macam mana nak sulam dia ni. Dalam video tadi sebenarnya dah detail dah cukup close up dah cikgu tunjuk tu. Kalau tak close up lagi, cikgu tak tahulah macam mana. Okay, yang penting awak kena tahu, jarum benang emas tu tidak bergerak ke bawah ya. Dia atas je, dia main kat atas je, dekat atas mempuluh. Yang ada dekat bawahnya benang biasa. Benang biasa tu yang akan ikat benang emas. Alright, cikgu harap awak semua boleh faham kita punya projek tekad kita. Okay, harap-harap persembahan video cikgu ni awak boleh faham, walaupun dia hanya slide dan cikgunya banyak cakap. Okay, cikgu harap awak boleh faham. Okay, alright, kita jumpa lain kali. Okay, cikgu harap awak boleh siapkan tekad tu dalam masa 2 minggu. Okay, dah siap? Bagusnya, Alhamdulillah. Kita dah jumpa 2 minggu ya. Okay, tapi kalau dah siap, share dalam Telegram kita, Telegram PLZ. Ikut kelas masing-masing. Jangan pula sesat pergi kelas orang lain Okay, terima kasih sebab sudi dengar video cikgu. Semoga manfaat. Have fun with your art. Practice selalu, nanti terror lah tu kan. So, okay, jangan lupa isi kehadiran dalam Google Form yang cikgu beri. Kan, cikgu ingat awak tak datang. Awak dengar je cikgu punya video tapi tak isi kehadiran pun. Okay? Jangan lupa, tu yang paling penting sekali. Kan nanti cikgu nak buat laporan, susah. Okay? Alright, Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaAllah. Bye. Okay, cikgu nak share satu quotes Your best quote that reflects your approach. It's one small step for man, but one giant leap for mankind. Ni adalah daripada Neil Armstrong. Okay, cuba fikir-fikirkan. Bye.